Masih lagi kita membicarakan hadis yang kelima dan kita sambung malam ini pengajaran yang keempat daripada hadis yang kelima di bawah pengajaran tajuk amaran baginda sallallahu alaihi wasallam tentang berlakunya perselisihan dalam kalangan umat Islam. Pengajaran yang keempat yang kita bahas pada malam ini adalah berhubung dengan peristiwa yang sudah pun berlaku, yaitu berlakunya perselisihan di kalangan umat Islam. Dan mestilah kita mengambil faham bahawa perselisihan yang dimaksudkan ini tentulah tidak termasuk pertembungan di antara hak dan batil, yang itu wajib. Hak mesti lawan batil, dan begitulah batil dia akan lawan yang hak. Maka itu tak termasuk perselisihan. Itu termasuk persoalan dasar pokok dalam Islam. Hak dan batil tak boleh duduk sekawah. Sebab itu tengok Allah sebut, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Ayat 251 Al-Baqarah. Penutup nak habis ayat 251 Al-Baqarah. Kata Allah, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Tu kena faham elok-elok. Allah kata, kalaulah aku tidak menjadikan manusia itu sebahagiannya tolak menolak di antara satu sama lain, disebut dengan lafaz daf'ullah, dal fa ain, makna tolak, idfa, tolak pintu, idfa, tolak pintu. Baik. Apa maksud dalam ayat bila Allah kata, kalaulah aku tak jadikan manusia itu sebahagiannya tolak menolak antara satu sama lain, maksudnya hak dan batil tak bertembung. Tengok apa kata Allah, la fasadatil ardh, nescaya hancurlah bumi ini. Apa makna tu? Makna dia kalau orang buat batil, orang yang kaki masjid, kaki kuliah buat bodoh aja, dia dengan mungkar dia dengan maksiat dia, kita tak boleh. Sebab kita mengaji dah, Islam ni kena bersatu padu.
Betul, belah mana kena reti. Kita belajar dah. Kita tak boleh nak kata-kata kat orang. Biar pilah kat depa. Depa pun manusia juga. Kita kira pi masjid, balik masjid sudah. Senyap tak kata apa. Orang buat mungkar diam. Orang maki Quran diam. Orang kata lebih kurang dekat Nabi diam. Allah kata kalau itulah perangai kamu, la fasadatil ard, hancur bumi aku. Sebab orang buat mungkar kita diam, lama turun azab Allah. Itu maksud ayat. Sebab itu Allah kata walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah aku tak buat, sebahagian manusia berlawan dengan sebahagian manusia lain, hancur alam. Itu yang kita berlawan dalam cara demokrasi. Kita berlawan. Perdana Menteri je lah tak jumpa lagi. Doalah tuan-tuan muslimin muslimat. Daripada kita jadi reporter tak bertauliah sampai berasap handphone. Punya membaca WhatsApp, kawan ni hurai lagu ni, kawan ni lagu ni. Tokok tambah pula dengan nasi minyak lagi tambah. Lagi saya beginilah. Kita doakan. Semoga Allah memudahkan urusan yang di Pertuan Agong. Habis cerita. Mau nak baca media sosial, terbakar penin. Suat khabar ni habak lain. Grup WhatsApp ni semua nak jadi Perdana Menteri. Hak grup WhatsApp tu semua nak jadi PM. So bagi saya biarlah. Diperkenankan, biarlah Allah memudahkan. Esok raja-raja pula nak mesyuarat. Panggil semua habis dah. PH mengadap, PN mengadap, BN dah mengadap, Gabungan Parti Sarawak mengadap. Habis dah. Habis esok raja-raja pula nak sembang. Nak buat lagu mana ni pilihan rakyat? Kalau pilihan kita sedang aja selesai dah. Kan? Selesai dah. Ni pilihan rakyat. Kita mesti hormat sistem demokrasi. So kita doa bagi mudah. Allah mudahkan tugas yang di Pertuan Agong. Itulah paling baik. Daripada kita merepek sana, merepek sini, tak selesai juga. Bergaduh masa muka nak buat apa. Biar. Doa aja bagi Allah pemudah. Baik. Maknanya Allah Ta'ala sebut benda tu. Hak batil, dia mesti bertembung. Kalau tak bertembung, jawab dia alam hancur, bumi hancur, sebab orang yang benar membiarkan kebatilan. Itu maksud ayat. Okey. Yang ini amaran Nabi tentang perselisihan. Ini nak kena faham. Dia tak masuk dalam ayat yang kita sebut tadi. Baik. Amaran yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku dan menjadi kenyataan. Orang-orang Islam telah pun mengalami perselisihan sesama sendiri. Sama ada dalam soal-soal i'tiqad, kepercayaan. Pertama sekali pengarang kitab sebut perselisihan yang Nabi dah sebut. Bukan ramal. Nabi bukan ramalan. Nabi bukan pakar ramal. Nabi sebut tu semua benda betul. Ramal-ramal ni penganalisa politik. Itu ramalan.
Waktu nak keluar keputusan tu macam-macam ramalan. Tengok-tengok ruyuk perlih. Kan ini pilihan rakyat, terima je lah. Sejarah tu perlih. Tinggal satu Kuala Perlih buat benih. Hak lain habis. 14 sapu bersih. Kedah pun lanyak satu macam. 13 besok penamaan calon Padang Serai. 7 Disember mengundi. Tuan-tuan, nak sebut bagaimana ramalan-ramalan ni manusia. Dengan penuh semangat ramal yakin akan angkat sumpah hari Ahad. Tak juga. Ini manusia. Ini manusia biasa macam kita. Semua parti politik begitu yakin. Tiba-tiba hilang wang pertaruhan. Bungkui. Ini ramalan. Ini manusia. Tapi Rasulullah bukan ramalan. Rasulullah sebut benda tu akan jadi. Dan antara yang Nabi sebut ialah perselisihan di kalangan umat Islam. Dan telah pun terjadi. Dan pertama disebut berselisih soal i'tiqad, kepercayaan. Tuan-tuan muslim, di sudut akidah macam-macam aliran timbul. Aliran namanya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan kita tetap ahli sunnah wal jamaah. Bergaduh dalam bab akidah. Ada yang menafsirkan bagian arasy Allah bagian. Bila disebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang bersemayam di atas arasy. Nah, dia mai pula. Lagu tu lah dia bersemayam. Dah Allah jadi makhluk pula dah. Dia berselisih. Kita sebut dah serah pada Allah. Allah maha mengetahui. Tak sama Allah dengan makhluk. Full stop. Tersaduk pening. Berselisih tentang soal akidah. Bab dosa besar. Sehingga muncul satu golongan. Nama dia Mu'tazilah. Mu'tazilah ni muslimin muslimat. Asal mereka ni anak murid Imam Hasan Al-Basri. Satu hari berlaku perdebatan. Imam Hasan menyatakan, orang yang melakukan dosa-dosa besar, minum arak, berjudi, riba, zina, apa sajalah al-kabair, dosa-dosa besar. Imam Hasan menyebut bahawa pelaku-pelakunya tidak akan kekal di dalam neraka. Syarat dia ada iman walau sebesar zarrah. Dia percaya Allah tu ada. Dia percaya Rasulullah. Dia percaya Quran, hadis, dia percaya. Tu iman lah tu. Qadha dan qadar. Dia percaya. Itulah orang dah ada dah iman dia. Tapi dia jahat, dia tak semayang. Dia tak puasa. Kenapa? Dia malas. Ada tak orang jenis tu? Ada. Dia malas. Berapa ramai jantan tak semayang Jumaat? Malas. Tapi tahu kewajipan. Malas saja. Maka Imam Hasan sebut dia dibakar dalam neraka. Tapi tak kekal. Habis dosa dia, syurga. Sebab dalam hati dia ada iman. Walau sebesar debu. Beberapa orang anak murid dia bantah.
Dia kata tak, kekal dalam neraka. Beberapa orang anak murid dia bantah, berdebat dengan tok guru. Imam Hasan kata tak kekal. Keluar, habis dosa keluar. Kata Imam Malik dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Fathul Bari, bagaimana Imam Malik menyebut mereka akan dimandikan terlebih dahulu di dalam sungai. Nahrul Hayat dalam hadis. Cuma Imam Malik kata aku tidak pasti. Bila disebut Nahrul Hayat, sungai, Nahrul sungai, jamak mufrad, anhar jamak, sungai-sungai. So habis dia dah kena bakar, dia akan dimandikan dalam sungai itu, kata Nabi. Cuma Imam Malik waktu bahas hadis dalam Al-Bukhari, Imam Malik kata aku tidak pasti sama ada sungai itu. Bila dikata Nahrul Hayat, hayat, istihya, dia ada dua makna. Bila kata hayat, makna kehidupan. Bila kata hayat, daripada kalimah istihya, malu. Aku tidak pasti, kata Imam Malik. Yang Nabi maksudkan itu sungai malu ke sungai kehidupan? Itu pandangan Imam Malik. Cuma Nabi kata Nahrul Hayat, dia akan dimandikan di sungai itu sebelum dia masuk syurga. Lalu kata Imam Malik, aku tidak pasti adakah sungai itu sungai nak maksud dia malu atau kehidupan. Malulah sebab baru lepas keluar syurga, keluar neraka, maaf. Malu baru lepas keluar neraka. Atau kehidupan, kata Imam Malik, sebab dia mulalah menjalani kehidupan dia di dalam syurga kekal abadi selama-lamanya. Itu dalam hadis Al-Bukhari. Makna nak sebut, bila Imam Hasan menyebut bahawa pelaku-pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka dengan syarat akidah dia terpelihara, ada iman dia, cuma dia malas, tak nak semayang, tak nak puasa dan sebagainya. Lalu anak murid dia sanggah. Dia kata tak, mereka kekal dalam neraka. Lalu marah Imam Malik. Lalu Imam Malik kata, I'tazalta, pergi engkau. Daripada i'tazal itulah datang Mu'tazilah. Itu ya. Datanglah golongan Mu'tazilah. Ketika Imam Hasan mengarahkan mereka pergi, i'tazal, jauh daripada aku, pergi, aku tak mau tengok apa. Maka akhirnya terbitlah Mu'tazilah. Apa? Berbalah kerana dosa besar, pelaku dosa besar. Kekalkah dalam neraka? Kita ahli sunnah wal jamaah tidak kekal dalam neraka. Dia akan ke syurga dengan syarat dia beriman. Ada iman dia, besar debu, besar zarah. Kecuali dia dah hancur iman, tu cerita lain. Dia tak semayang sebab dia malas. Dia tak puasa sebab dia malas. Dia percaya Allah, dia percaya Nabi, dia percaya Quran, qada qadar, hari kiamat. Dia percaya. Maka dia ada iman, kata ulama. Tapi kena bakar dulu, habis baru pergi syurga. Teruklah kena bakar. Siapa nak masuk neraka? Kita tak nak. Wal'ayadha billahi min zalik. Ini antara contoh perselisihan di sudut akidah. Saya dah sebut tadi persoalan-persoalan yang termasuk dalam Quran aja. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada soal-soal mutasyabihat yang ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf
ambil penderian, serahlah pada Allah. Tak usahlah kita nak bertekak yadullahi fawqa aydihim, antara contoh ayat tangan Allah di atas tangan mereka. Ulama-ulama khalaf menyebut serahlah kepada Allah. Tak usahlah kita nak takwil, nanti jadi pening kepala kita. Ditakwil pula dengan mudah, kekuasaan, habis cerita. Duk bayang macam tangan manusia pula. Allah ni zat, bukan makhluk. Laisa kamithlihi syai'. Maka persoalan akidah pun berselisih dah dulu. Sekarang tak ada dah. Nak cari Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dah tak ada. Dia mari pula izm. Dia mari pula ajaran-ajaran yang menyanggahi akidah yang benar. Ada orang-orang Islam pernah menyebut bahawa tidak menjadi salah kalau seorang Islam dia nak tinggalkan Islam, no problem, tak ada salah apa. Ada orang Islam menyebut begitu. Persoalan orang Islam nak tinggalkan agama dia, ini kebebasan beragama. Dia menafsirkan begitu. Ada. Tak tahu nak cakap. Dahsyatnya pemikiran seperti ini. Dia tak ada dah Qadariyah, Jabariyah. Islam dia menghormati kebebasan beragama. Tetapi tidak sampai kepada kita menyebut bahawa kita boleh meninggalkan Islam. Sebab itu datang hukum murtad. Sebab itu pemerintah dia mesti jaga 5 benda yang disebut al-kulliyat al-khams, menjaga yang 5: agama, nyawa, keturunan, harta, akal. Ini dia panggil al-kulliyat al-khams. Pemerintah yang beragama Islam wajib jaga 5 ni. Pertama sekali ialah agama. Dia wajib jaga agama, iaitu hukum membunuh, jatuh bunuh, hukum bunuh orang yang murtad meninggalkan Islam. Ini hukum. Jalan tak lagi, tuan-tuan boleh jawab sendiri, muslimat boleh jawab sendiri. Tapi di sudut hukum, itulah hukum dia. Na'udzubillah, tak boleh ubah. Setelah diberi peluang, dia bertaubat selama 3 hari, kata Al-Imam Syafi'i. Suruh dia mengucap balik. Imam Hanafi kata tak payah tunggu, jatuh terus hukuman bunuh. Tuan-tuan, muslimin muslimat, perselisihan ini berlaku di dalam akidah. Maka kita mesti faham, berpeganglah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan sebagainya. Kita belajar benda-benda ini untuk kita faham. Itulah ketetapan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Soal perselisihan yang kecil-kecil, yang ni zaman sahabat pun berlaku, tetapi tidak sampai kepada merosakkan iman dan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku juga di dalam amal ibadah. Bergaduh soal amal ibadah. Umpama contoh, berselisih soal kunut tak kunut, ni semua leceh punya benda. Ini semua leceh punya cerita. Bergaduh di kedai kopi. Kita duk ingat bergaduh masa PM tak main lagi. Upa bergaduh soal kunut subuh. Astaghfirullah. Hentikan pergaduhan ini. Hentikan. Tak ada membawa suatu manfaat bagi umat Islam. Benda yang ulama dah selesaikan. Lama dah. Dah dia syok nak bertengkar dalam perkara seperti ini. Kunut ke tak kunut, hantam pergilah. Perlih negeri yang tak kunut. Itu pegangan mereka. Itu pegangan mereka. Saya tak tahulah kalau berubah pula sebab Menteri Besar baru. Itu saya tak tahulah. Allahu a'lam.
kawan saya lah Cikgu Syukri. Kami pernah ceramah sekali, tak ada masalah. Tuan-tuan tu biar Cikgu Syukri yang amat berhormat, dia nak jumpa Datuk Mufti Sahibus Samaah, Dr. Asri, kalau dia nak bincang tu dia punya hak. Tapi takatlah begitulah pegangan. Tak ada hal negeri lain termasuk kita, Kedah, Perak semua kunut subuh. Apa yang nak gaduh-gaduh ni? Kunut pun sunat ab'ad, dia bukan rukun. Sehingga ulama mengambil ketetapan seseorang yang dengan sengaja meninggalkan kunut subuh dan dengan sengaja tidak sujud sahwi, sedangkan dia bermazhab Syafi'i, maka sembahyang dia sah, cuma makruh. Kecualilah kalau kita berada di Makkah, Madinah, maka berpeganglah kita kepada pandangan ulama. Jika sekiranya makmum itu dia kena tengok imam dia mana. Sekiranya imamnya bermazhab Maliki, maka ikut aja lah. Sekiranya imamnya Hambali, bermazhab Hambali, maka makmum ikut aja mazhab imam. Makkah, Madinah, mana ada kunut subuh, kita ikut aja. Tak payah nak sujud sahwi. Sebab kaedahnya begitu, makmum ikut mazhab imam. Walaupun di Malaysia, kadang-kadang kalau kita semayang di Masjid Negara subuh, kita semayang di Masjid KLCC, kadang-kadang pagi-pagi tu ramai pegawai berhenti semayang. Ada yang daripada Iran, daripada Iraq, mereka semayang ikut imam Masjid Negara contoh. Mereka kunut tak ada, mereka senyap aja, kita je lah angkat. Mereka keras itulah perempuan ni, tak ada hal. Jangan tengok pula ada tweet dia suruh angkat tangan pula. Apa punya tak mengaji lagu tu. Ini benda kecil sahaja, muslimin muslimat. Dah kita di Malaysia mazhab Asy-Syafi'i jadi sunat ab'ad, dan nak elak pula kut-kut timbul pula fitnah. Orang Melayu kadang dia tak faham, dia tengok member sebelah jiran dia tak angkat, dia mula lain macam. Kan, sambil angkat dia ni pasal apa ni? Wah, jiran sebelah rumah dia tak mau baca, buat macam mana? Semayang dia sah tak? Sah, tak ada apa. Cuma mazhab Syafi'i hukum makruh, tu aja. Apa yang nak bergaduh-bergaduh soal kunut? Tak sah. Tak ada masalah di dalam agama Allah, di dalam Islam. Tak duk bergaduh dalam bab ibadah, bergaduh dalam bab niat. Ya, bergaduh pula qasatnya, ta'arudnya, ta'yinnya. Gaduh pula qasad tu nak buh bila pula. Dia main macam-macam. Ikut mazhab Hanafi, ambil wuduk tu niat semayang. Tu mazhab Hanafi. Tentu ambil wuduk nak buat apa? Nak semayang. Tu niat semayang tu. Pipi angkat lalu. Tu mazhab Hanafi. Bergaduh pula. Itu Hanafi. Dia panggil Hanafi lah. Imam apa pun tak ada. Kita PE, kepala otak hang PE. Geram betul dengar. Ada orang sebut PE. Al-Imam Syafi'i, hormat elok-elok. Keturunan Rasulullah. Mak dia keturunan Nabi Quraisy. Mak Imam Syafi'i. Hei, jangan cari pasal. 9 tahun hafal Quran Imam Syafi'i. 9 tahun selesai Quran. Allah, umur 15 jadi mufti kota Makkah. 15 jadi mufti. Anak kita 15 duk isap vape ni. Janganlah duk kuang hajar dengan para ulama. Bab niat, jangan duk bergaduh. Retilah apa dia qasad. Retilah apa makna qasad. Kena faham elok-elok. Saya ingat lagi arwah tu guru saya, Tok Guru Haji Saleh Sik. Tok Guru Haji Saleh ajar bab niat semayang. Dia kata hampa ni lah tak reti-reti dia. Arwah Tok Guru Haji Saleh marah betul. Duk berdiri elok dah tu.
Duk ada dah niat tu nak semayang isyak. Duk tahu dah nak ikut tu imam, tahu dah. Reti dah. Dah dia nak masuk juga sahaja aku. Dalam hati tu kata arwah Tok Haji Saleh, hak sahaja aku tu bukan niat, dia kata. Itu hati bercakap. Saya ingat lagi dia ajarkan. Dia kata itu hati bercakap. Bukan niat. Niat ni al-qasdu fi syai'. Kamu qasad ke arah sesuatu. Sat lagi saya nak makan dalam bilik rehat tu. Nasi ada lah aku tengok. Hujan-hujan ni lapar lah. Saya nak makan. Saya duduk, saya makan tu. Ada sahaja aku makan. Ada? Tak ada. Kena reti lah. Tak sah duk bergaduh. Mau kena masuk macam rel kereta api punya panjang. Tak faham lagi. Imam alam tarokai dah. Dia duk tak lepas lagi. Garu pungkok pula. Leceh lah. Sebab tu kena mengaji sampai mati. Supaya tak berlaku benda-benda seperti ini. Soal dah reti dah niat. Tahu dah al-qasdu fi syai'. Gaduh pula tangan nak butang mana. Takbiratul ihram. Nak butang mana? Atas dada ke? Atas pusat ke? Bawah pusat ke? Dia main macam gaduh tu pula 25 tahun gaduh. PM tak main lagi. Duk bergaduh tu pula. Gaduh apa? Gaduh tangan letak tahu mana? Letak tangan tang ni. Dia kata Wahabi. Tangan tang ni cap Wahabi pula dah. Lama-lama senang. Lagu tu lah senang. Dah payah sangat. Semua tak boleh. Hak ni Wahabi. Hak ni tak kena. Bawah pusat tak kena. Ada yang lepas pada saya pernah tengok orang semayang. Allahu Akbar. Lepas tangan. Dia semayang sunat. Saya puintai lah buat dia lepas. Saja nak tengok. Rupanya perut ni dia. Dia tak lepas. Takut lenguh kot. Tu yang dia lepas gitu lah. Tak ada apa. Angkat tangan pun sunat hayat. Bukan rukun. Hak rukun Allahu Akbar. Lafaz tu hak tu rukun. Gaduh pula. Bab nak boh tangan duk tang mana. Melayu. Gaduh pula. Ni orang duk buat macam-macam lah dengan Islam. Langsung dia tak bising. Tadi polis kutip dah. Si Mamna punya kapiak pi maki Agung. Macam-macam kan. Suruh bunuh Agung lah. Apalah kita pun. Tengok dah WhatsApp group. Kurang hajak. Kutip dah. Polis kutip dah. Tuan-tuan nak sebut, ada benda kita kena discuss secara serius. Ada benda yang ulama' dah selesai sudah. Bergaduh pula, selesai. Nak angkat jari pula. Bila tu? Illallah tu bila? Gaduh pula 6 tahun lagi. Ada kata asyhadu tu angkat. Ada kata illallah baru angkat. Dah angkat tu jangan duk turun-turun sampai bagi salam. Ada kata tak apa angkat. Ada kata dia punya tulis pun ada. Ini benda tak ada apa. Tuan-tuan pergi Makkah, Madinah. Tengok mazhab Maliki semayang. Orang Afrika. Mereka tulis. Tu mazhab Maliki. La ilah. Mereka tulis. Jari tu. Kita Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i. Tengok. Pegang jari dah. Dia tinju. Dia lempang. Dia lempak luar Masjid Nabawi. Tu jawab dia. Tak salah. Benda-benda remeh macam tu. Untuk kita menjadikan ia perbalahan. Tapi hak itulah yang berlaku. Dalam sudut ibadah pun berlaku. Dah soal mai dia Ramadan pula. Gaduh pula bab niat. Kena niat sebulan. Seorang kata mana boleh haji sebulan. Kena niat tiap-tiap malam. Pilihlah mana idaman qalbuha. Nak niat tiap-tiap malam. Al-Imam Syafi'i. Nak bantai sebulan. Al-Imam Malik. Apa yang nak bergaduhnya? Apa yang kita nak jadikan ia perbahasan yang serius sampai umat Islam jadi kucar kacir tak ketahuan. Yang syoknya dia boleh sembang dengan kita tu, saya tak puasa ustaz sebab lupa niat.
Kita tanya, makan sok tak malam tadi? Pagi tadi bangkit sok tak? Bangkit, tapi lupa niat. Tak yang makan sok tu nak buat apa? Dia dah puasa. Atau? Payah betul Tuhan. Dia nak susun tu, nawaitu sawma ghadin an ada fardi syahri Ramadan rak'ataini, 2 rakaat. Dia nak pi susun sawma ghadin tu satu hari. Aduh, tak sah. Jangan kita berselisih dalam perkara-perkara simple sedemikian. Zakat fitrah kita ikut Imam Syafi'i bakah. Itu tak pakai mazhab Syafi'i dalam bab zakat fitrah. Tubuh duit mazhab Maliki. Tak ada masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Allah. Tu sah duk bergaduh. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan muslimat baca fatwa negeri Perak. Saya ada fatwa ni. Fatwa negeri Perak. Satu-satunya negeri di Malaysia. Sekarang saya tak tahu. Setakat fatwa 2004 atau 2002. Bahawa Perak satu-satunya negeri di Malaysia yang tidak bayar zakat pendapatan. Perak tak bayar. Saya ada fatwa dia. Sain arwah almarhum Dr. Harusani dan sain Sultan Perak. Sebab arwah Dr. Harusani dia berpegang kepada haul. Mesti ada haul, cukup setahun. Dan ini ittifaq 4 mazhab. Maka kata Dr. Harusani arwah, pada pendapatan gaji tidak berlaku haul. Maka Perak satu-satunya negeri yang tidak mengenakan zakat pendapatan kepada rakyatnya. So mereka dapat gaji, mereka tak bayar zakat pendapatan. Negeri lain bayar. Kedah apa semua mengambil pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Bayar, tak ada masalah. Tak ada hal. Sebulan gaji tu himpun setahun kali. Berapa? Setahun berapa? Tolak dulu diri 10,000. Tolak dulu. Katalah 100,000 setahun. Diri tolak 10,000. Lepas tu tolak isteri 4,000. Tolak isteri. Kalau isteri 4, 16,000 tolak. Lepas tu anak yang kita tanggung seorang 2,000. Anak 8 kena tanggung 16,000 tolak. Lepas tu kau ada simpanan tabung haji tolak. Lepas tu kau ada bagi mak ayah. Mak ayah kita bagi mak ayah kita bagi nafkah. Kalau mak ayah tu kaya, tak apa, tak bagi, tak apa. Mak ayah ada bisnes import export, go ahead go stand. Piramli punya cerita. Mak pula rumah sewa ada 60. Tak bagi nafkah, tak apa. Sebab dia dah kaya. Ni yang kena bagi ni hal susah. Mak ayah kita susah, duk kampung. Ayah pun ni seokok daunnya, dia teringin juga danghil. Dia teringin danghil. Yang ni kena bagi nafkah. Hak kaya tak bayar. So kita bagi nafkah. Macam saya bagi sedekah lah, nak kata nafkah mak ayah pak mentua saya. Mak ayah saya tak ada dah, meninggal. So saya sembang dengan pegawai zakat, eksekutif zakat, saya boleh tolak tak mak ayah mentua saya bagi setiap bulan walaupun tak banyak. Boleh ustaz tolak. Saya tolaklah mak ayah mentua saya bagi setiap bulan walaupun tak banyak. Sebab mak ayah dah tak ada, bagilah kat mak ayah mak mentua kita yang masih hidup. Tolak. Berapa baki? Had itulah kali 2,5%. Bayar. Nak bayar ansur-ansur boleh. Katalah 1,000, bayar 500 dulu. Lepas tu kan 5-6 bulan, bayar 500 lagi. Boleh, cuma jangan sampai tahun depan. Nanti jadi kotor. Ni Islam, cukup cantik. So Perak, kita hormatlah pandangan dia, tak ada hal. Saya ingat sampai sekarang fatwa tu berjalan. Perak tidak bayar zakat pendapatan. Zakat lain bayar. Negeri lain bayar. No hal. Tak ada masalah. Bab-bab seperti ini yang telah diittifakkan oleh para ulama. Sebab arwah Dr. Harusani pegang pada pandangan 4 mazhab, mesti ada kaedah, mesti haul tu mesti ada. Haul dan nisab. Dan haul tidak berlaku kepada zakat, kepada pendapatan gaji. Ini pandangan negeri Perak. So kita hormat, no hal. Kita Kedah bayar.
Negeri lain bayar. Apa nak susahnya? Apa nak berkira dengan Allah? Kita nak berkira dengan rezeki yang Allah bagi. Tak ada hal. Ni fatwa negeri masing-masing. Dia serupa rokok lah. Ada negeri haram rokok, ada negeri tak haram. Makruh baik tak ada sunat muakkad. Ini tak ada hal. Jangan duk bergaduh. Fikir, tepuk dada, tanya diri. Bagus kisah rokok ni? Tanya diri sudahlah. Elok ke? Ulama dia fatwa dah. Ulama dia bincang dah. Dia keluarkan fatwa dia. Tu dia duduk. Kita mesti faham kaedah ni selesai lama. So, janganlah bergaduh dalam soal-soal ibadah. Jangan. Cukup dah ulama bincang, bagi elok dah. Bagi elok dah. Jangan kita duk buat semak, buat serabut kepala sampai benda-benda yang kecil pun jadi perbalahan. Baik, sambung. Mahupun dalam soal-soal politik. Dia berselisih tu dalam bab politik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pertama kita nak sebut, oleh kerana negara kita Malaysia mengamalkan amalan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Ini kena faham dulu. Malaysia amalan demokrasi Westminster yang diambil daripada England dan raja berperlembagaan. Maka apabila ianya negara demokrasi, maka di antara benda ialah rakyat berhak untuk menubuhkan parti-parti politik untuk berkuasa. Nak faham ni dulu. Demokrasi, bahasa Athens, Greek. Bahasa Greek. Demokrasi, bahasa Greek, maknanya pilihan rakyat. Demokrasi makna pilihan rakyat, bahasa Greek. So, kena tubuh parti politik samalah. Di mana-mana negara yang amalkan demokrasi. Negara Amerika, dia tak, yang bagus itu dia tak banyak. Amerika dua ya, Republican, Demokrat. Rakyat boleh pilih. Sekejap kan Republican, sekejap kan Demokrat. Tapi kita kaji sejarah, paling banyak Republican lah hak jadi Presiden Amerika. Mereka paling lama 2 penggal. Lepas 2 penggal, mereka akan resign. Dia tak ada sampai 30 tahun, pergi berjalan, tak jumpa jalan dah. Tak ada. Ni kena faham. Di Australia, dia ada parti buruh. Kalau di England, ada parti buruh. Dia macam-macam. Dia tak banyak parti. Yang paling banyak parti, Malaysia. Saya ulang balik. Malaysia negara demokrasi. Bila demokrasi, antara unsur-unsur demokrasi itu ialah rakyat boleh tubuh parti politik dan 5 tahun sekali boleh lantik pemimpin. Yang tu tak boleh ubah. Soal ke mana hala parti politik tu, itu nombor 2. Soal menubuhkan parti, tu yang dia Parlimen batu 10 penyuruh. Termasuk parti bebas. Dia tak ada parti lah bebas, dia panggil calon bebas. Lalu calon bebas ni memang cari pasal lah, nak hilang wang pertaruhan. Dia nak test market, nak tengok pengaruh dia. Baru Parlimen batu kan, Siti Kasim. Peguam Siti Kasim, dia masuk bebas. Tak apalah, demokrasi, tanding lah. Deport Dixon, Rani Kulu, don't give up, keep it up. Dia pun masuk, saya baca status dia. Menyesal aku belanja orang kedai kopi, kau tak undi pun aku. Ini demokrasi, hantamlah. 5 tahun sekali mesti bubar parlimen. Itu demokrasi. Ataupun tak sampailah selalu 5 tahun lah, 4 tahun lebih, dia akan bubar. Dan selalu yang akan bubar pihak pemerintah.
Perdana Menteri akan umum atas restu perkenan agung. Agung kata okey, dissolve parlimen, bubar lah. Pilih pula, kempen pula, macam-macam yang kunci, ada lambang kereta ada. Saya duk tunggu kok ada lambang kotak rokok, tak ada tak ada lagi. Maka masing-masing parti berhak untuk bawa apa yang kita panggil dasar mereka. Kalau pilihan raya kita panggil manifesto mereka. Apa yang mereka nak beri pada rakyat. Dah nama demokrasi, pilihan rakyat daripada bahasa Greek. So bila rakyat yang kena pilih, tentulah parti politik akan cuba untuk memberi yang terbaik kepada rakyat. Maka dibentangkanlah manifesto bagian-bagian untuk anak muda begini. Kami akan beri vape secara percuma kepada anak muda. Mampu. Itu bukan dia. Kami akan kurangkan PTPTN. Ada 20% ke apa? Ada manifesto tu. Oh, kami kepada golongan tua, kami akan sediakan untuk mereka rumah-rumah warga emas yang aircon dia ada 20 biji dalam rumah tu. Keras beku mampu. Contoh. Rakyat pun pergi tengok. Buat ceramah. Ceramah politik. Ambil permit. No hal. Tak ada masalah. Ceramah kelompok. Pergi ceramah. 20 orang, 30 orang. Burung berat macam 2,000 orang duduk depan. Balon. Tak ada hal. Ni demokrasi. Boleh. Parti politik. Tak ada masalah. Cuma kemana dasar yang tu? Kemana nak bawa rakyat? Yang tu lah. Yang itu saja yang rakyat mesti ambil tahu. Oh, parti ni dia nak bawa kita ke mana? Sudah tentulah mak bawa kita kepada redha Allah. Yang itulah kunci dia. Sudah tentulah kita nak pemimpin yang akan pimpin kita untuk 5 tahun, bawa kita sampai redha Allah. Tentulah kita faham firman Allah ayat 71 surah Al-Isra, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, pada hari kiamat kami akan memanggil kamu, nad'u, kami akan panggil kamu, kami akan bangkitkan kamu, bi imamihim, bersama dengan imam kamu. Maksudnya buka tafsir Ibnu Katsir, imam itu ialah pemimpin. Kamu akan bangun dengan pemimpin. Makanya bila kita fikir ayat tu 71 Al-Isra, tentulah kita nak bangun dengan pemimpin yang beriman. Tentulah kita nak bangun dengan pemimpin yang bersih daripada rasuah, daripada tak ketahuan perangai dia. Tentulah kita mau golongan beriman, kita tak nak golongan sakau. Siapa yang nak sakau? Habis duit rakyat dia sakau, tak mau. Kita nak pemimpin yang bersih yang akan menstabilkan negara ini. Alhamdulillah. Cuma saya sebut awal kuliah tadi, semoga Allah memudahkan urusan yang di-Pertuan Agong. Tu yang kita doa. Ni dah hujung bulan lah. Gaji penjawat awam nak kena bayar. Bajet nak kena lulus. PM tak ada lagi. Macam-macam besok mesyuarat raja-raja. Pakar macam-macam dah sebut. Kalau tak ada keputusan juga, Agong kena lantik PM interim. Datang apa pula interim ustaz? Tu dia nak kena mengaji pula. Aiskrim ke ustaz? Dia cukup luas selagi tak ada Perdana Menteri ke-10. So doalah bagi Allah mudahkan yang Pertuan Agong besok Raja-Raja Melayu. Saya yakin 2-3 hari lagi selesai, insya-Allah. Saya yakin selesai 2-3 hari lagi. Walaupun ada yang berbalah-balah nak bertikam macam-macam, bergaduh, tikam lidah lah, bergaduh sana bertekak sini.
kita doa pada Allah bagi selesai. Bagi selesai dia elok. Supaya kita faham negara Malaysia yang Allah berkati ini dengan sumber-sumber yang cukup banyak yang Allah beri kepada kita, supaya dapat diurus dengan baik oleh pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah. Itulah harapan kita. Maka dia berlaku tak perbalahan dalam soal politik? Berlaku. Sebab itu kita sebut, kita pesan waktu berkempen, jangan maki hamun orang. Waktu berkempen, jangan fitnah parti lawan kita. Sebut saja apa kita nak sampaikan pada rakyat. Sebut, jangan duk maki, jangan duk hamun orang. Tu bukan cara Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah pesan ayat 11 Al-Hujurat. Hai orang beriman, jangan kamu memandang rendah, memperlekehkan. Wahai beriman lelaki, jangan kamu memperlekehkan sebahagian orang beriman lelaki yang lain. Kerana boleh jadi yang kamu perlekehkan itu lebih baik daripada kamu. Tambah kamu pelekeh ulama Allah. Memanglah ulama bukan sempurna. Rasul saja yang maksum. Sahabat pun ada ramai Nabi tegur sahabat hak terlajak cakap. Sayyidina Ali kena tegur dengan Nabi sebab duk cakap macam menghina orang. Khalid ibn Walid bila dia hina Bilal ibn Rabah dalam satu mesyuarat perang, Khalid Nabi gelar dia Saifullah, pedang Allah, pun tak terlepas. Bila Bilal beri cadangan dalam mesyuarat perang, Bilal bagi cadangan, Khalid kata, Ijlis, duduk. Hai budak hitam ni, dah lah hitam, mak hang pun hitam. Tu dia kalam Khalid ibn Walid, Saifullah, pedang Allah. Menangis Bilal mengadak Nabi, mengadu. Kata ke aku hitam, memang aku hitam ya Rasulullah. Jangan kata kat mak aku sama. Mana aku Afrika, mana ada Afrika putih. Kecuali lah Afrika Selatan lah, tu putih lah Mak Saleh. Kat Somalia apa semua hitam. Tapi hitam Somalia, indeks rasuah dia nombor 18. Kita, tuan-tuan muslimat, buka website, lihat kenyataan Presiden Transparency Index of Corruption in Malaysia. Namanya Dr. Muhammad Mohan. So tengok apa dia tulis. Malaysia sekarang ni nombor 62 dalam indeks rasuah. Sebelum ni Malaysia nombor 57. Dia kuih banyak. 57, dia jatuh lagi pergi 62. Kaedah dia, lagi besar nombor, lagi teruk rasuah. Sebab itulah kita nak pemimpin yang tidak rasuah, pemimpin yang tak sakau. Kita nak yang tu supaya selamat negara kita. Allahu Akbar. Kita rakyat berhak menentukan pemimpin. Tuan-tuan muslimat, dalam dunia ni dua negara yang bankrupt. Pertama Greece, bukan Greek Perak tu. Greece. Negara nama Greece bankrupt. Kenapa? Pemimpin dia rasuah. Apa kaitan rasuah dan bankrupt? Sekejap lagi saya urai sikit, tak banyak. Greece bukan calang-calang. Greece pernah masuk bola sepak final Piala Dunia. Tengah ada lah ni. Ini tak ada lah Greece, dulu ada. Arab Saudi punya menari daripada tibai Argentina 2-1. Oh kemas Pak Arab. Kalau ada tengah duk menari, kita nak tengok TikTok, India punya gelek Pak Arab. 2-1 menang. Yang kedua bankrupt Sri Lanka.
Kenapa bankrupt? Sebab pemimpin dia rasuah. Sri Lanka bukan calon-calon negara, pernah jadi berapa kali juara Piala Dunia kriket. Juara Piala Dunia kriket Sri Lanka, hebat. Tapi bankrupt dua negara ni sebab pemimpin dia rasuah. Apa kena-mengena? Bila pemimpin rasuah, pelabur tak masuk. Tu ya. Pelabur tak nak masuk pemimpin yang rasuah. Jolok sana 20%, 10%. Projek tak lagi. 2 juta habis dah duk sogok lah. Oh, pelabur tak mau. Bankrupt Sri Lanka. Bankrupt Greece. Oh, tu dia. Sebab tu kita tak mau. Kita dah jatuh level 62 lah ni. Sebab tu kita nak pemimpin yang bersih dan stabil. Sampai tu mesej. Line clear. Sapu bersih. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Saya baca dalam kenyataan Dr. Muhammad Mohan, nombor 1 negara dalam dunia tak rasuah. Nombor 1. Dia punya angka dia 1. Ialah Sweden. Sweden, hak pemimpinnya yang pergi haji tiap-tiap tahun tu tak rasuah. Pemimpin pergi haji apa? Tak kucing semayang pun tak. Pemimpin dia kafir, semayang pun tidak, tapi rasuah sifar. Nombor 1 Sweden. Somalia, Afrika, Somalia nombor 18. Kita 62. Sebab tu kita tak mau negara kita hancur kerana rasuah. Semua pihak mahukan begitu. So berlaku pentelikahan dalam soal politik dan sebagainya, tetapi kita nak sebut ini benda biasa dalam demokrasi berparlimen. Cuma jagalah adab. Tentulah bila parti politik tu bertanding, tanya apa? Awak tanding pasal apa? Nak menang kan? Nak menang. Ada tanding saja ya, suka-suka je, seronok saja lah. Mana ada? Mestilah bertanding nak menang. Nah, saya pernah bertanding tahun 2000. Parti mana? Jangan tanya. Tapi yang pasti bukan parti Tapoe. Tuan-tuan, muslimin muslimat, tentulah kita nak menang. Tetapi janganlah bila kita nak menang, kita fitnah orang, kita maki orang. Oh, jangan. Kamu cakap sudah. Betul rakyat pilih. Kita hormat keputusan rakyat. Pilihan rakyat. Dah nama demokrasi, bahasa Greek, mana pilihan rakyat. Cuma jangan kita melampau hulu sehingga kita memfitnah orang, kita reka cerita tak apa-apa, menyebabkan kita menanggung dosa di bumi mahsyar. Nak kuasa punya pasal, akhir kena umpan dalam neraka. Nak buat apa? Wal'ayadha billahi min zalik. Maka soal politik pun berlaku juga perselisihan. Dan itulah saya sebut tadi, ia benda biasa bagi mana-mana parti politik. A tak setuju dengan B, B tak setuju dengan C, sampai hilang wang pertaruhan pun ada. Fikir-fikir sedih pula Tok Wan kita hilang wang pertaruhan. Buat macam mana? Inilah politik. Jasa dia ada, bukan tak ada. Dia membangunkan Malaysia. Kan Malaysia dikenal dengan hebat. Kan kita tak ada, tak kenal. Tapi inilah politik. Sampai Tok Wan pun sampai dah tak cakap, tak bunyi apa. Sian pun saya simpati pun ada, hibur pun ada, sebab dia ada jasa. Tapi inilah politik. Inilah pilihan raya. Rakyat nak pilih, dia tak pilih. Tok Wan tak Tok Wan. Ini benda-benda yang berlaku dengan anak-anak dia sekali di Jerulun. Habis ulang wang pertaruhan. Sebab rakyat bangkit. Rakyat tak suka dah bab-bab rasuah apa semua. Dan bagi kita undi 18 anak muda memang swing habis. Itu saya yakin. Tanpa undi 18 tu tak jadi juga tsunami. Cuma saya ulang balik, kita doalah kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah yang di-Pertuan Agung kami. Berilah kemudahan kepada dia, ya Allah. Kepada Pertuan Agung tu selesaikan masalah PM yang ke-10 ni. PM tepi banyak, PM 10. PM tepi berlambak, ni PM ke-10.
betul-betul nak pimpin Malaysia menuju keredaan-Mu ya Allah. Baik, habiskan. Sehingga menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Setakat laporan polis, alhamdulillah. Tak adalah ngamuk-ngamuk waktu kempen, alhamdulillah. Tenang, aman Malaysia. Tak adalah. Semua elok ceramah, jumpa rakyat, pengundi, bawa calon. Okey semua, no problem. Alhamdulillah. Waktu ceramah orang isap okok, itu biasalah. Itu benda biasa. Cuma bergaduh-gaduh tu tak adalah. Alhamdulillah. Walaupun ada report polis, tak silap saya, satu Malaysia ada 255 laporan polis tentang salah laku pilihan raya sewaktu kempen. Tapi tak adalah centuh bergaduh, perang, bakar sana bakar sini, tak adalah. Itulah hebatnya kita Malaysia. Alhamdulillah, aman dia di situ. Cuma itulah saya sebut tadi, semoga Allah memudahkan urusan tuanku yang di-Pertuan Agong, insya-Allah. Baik, habis. Kita sambung bulan depan dengan Perdana Menteri dah ada, insya-Allah. Sambung yang bulan depan, yang kelima, pengajaran yang kelima, perlunya berpandu kepada jalan bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan pimpinan khalifah Ar-Rasyidin. Itu bulan depan kita baca, bahas pengajaran yang terakhir bagi hadis yang kelima. Kemudian insya-Allah saya akan baca nanti bulan depan, sambung kita nanti, terus kita sambung hadis yang keenam, insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.